Hari ini saya tak nak sentuh tentang Fatihah dulu. Surah Fatihah kita hold on dulu. Kita akan sambung nanti ceritanya pada minggu yang terakhir bulan ini, iaitu pada 26 hari bulan kita sambung. Mungkin ada sesi praktikal pada tarikh tersebut. Tapi buat masa ni apa yang Ustaz nak cerita? Sudah tentu ujian kita minggu depan. Puan-puan nak tahu tak format ujian minggu depan? Mungkin sama, mungkin ada sedikit kelainan daripada apa yang terkandung dalam buku latihan Ustaz. Dalam buku latihan Ustaz ni ada tak Ustaz suruh buat latihan muka surat 111 sampai 113? Apa khabar latihan Ustaz? Dah siap ke belum? Ke on the way? Kalau dah siap, alhamdulillah. Kalau on the way lagi, maka saat lagi nanti kita bincangkan jawapan. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk jawab periksa Ustaz minggu depan. InsyaAllah. Amin. Tapi sebelum Ustaz nak bincangkan jawapan bagi latihan ini, ada baiknya kita nak bincangkan tentang format ujian pada minggu depan supaya puan-puan bersiap sedia, lebih bersedia untuk menghadapi ujian insya-Allah. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan hari ini dah 5 hari bulan 5 Februari 2024 bersamaan dengan 24 Rejab 1445 Hijriah dan tinggal 2-3 hari lagi 27 Rejab. Biasanya apa peristiwa yang berlaku? Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj tu apa Ustaz? Adalah perjalanan Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, ya, kemudian diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha. Itulah secara ringkasnya Isra' dan Mi'raj. Dan pada waktu itu jugalah ditentukan solat 5 waktu kepada Nabi kita. Dan akhirnya hari ini, puan-puan, kita solat tak 5 waktu? Ya, solat 5 waktu wajib. Solat yang wajib tak termasuk solat sunat. Solat fardu 5 waktu wajib sehari semalam. Itulah yang ditentukan ataupun diturunkan kepada Nabi SAW pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi insya-Allah dekat mana-mana masjid dan surau banyak kuliah-kuliah berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Maka sama-samalah kita hadir untuk mengingatkan kita dan menambah ilmu insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan kuliah pada pagi yang mulia ini, ada baiknya seperti mana biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, marilah kita tumpukan kuliah kita pada hari ini lebih kepada fokus kepada soalan peperiksaan pada minggu depan. Dan puan-puan sedar tak dah berapa bulan puan-puan belajar dengan Ustaz? Kira ke tak kira berapa bulan? Start daripada bulan Jun, tahun sudah, betul? Jun, Julai, Ogos, September, Ogos, Jun, Julai, Ogos, betul ke tu? Jun, Julai, Ogos, lepas tu September, Oktober, November, Disember, 7 bulan. Lepas tu Januari, 8 bulan. 8 bulan lah lebih kurang belajar dengan Ustaz. Akhirnya sampailah kepada penghujung. Ustaz, lepas ni kami merdeka ke? Tak merdeka lagi tuan-tuan puan. Banyak lagi hukum tajwid yang kena belajar dengan Ustaz. Cuma Ustaz nak bagi tahu, setelah 8 bulan puan-puan bertukar lumur belajar dengan Ustaz, akhirnya tak lama lagi tamatlah pengajian kita pada tahap 1. Sekejap kan masa berlalu kan? 8 bulan tak lama. Ustaz, rasanya macam baru sebulan 2 je kita belajar.
Sebenarnya dah 8 bulan perempuan belajar dengan ustaz. Tiap-tiap minggu datang, seminggu sekali. Banyak ke? Banyak ke seminggu sekali? Tak banyak tuan-tuan. Kalau tiap-tiap hari banyak. Kalau seminggu sekali tak banyak. Jadi perempuan malulah kita kepada orang lain yang mampu belajar. Mungkin ada di kalangan kawan kita yang belajar tiap-tiap hari Quran, alhamdulillah. Tapi saya yakin walaupun perempuan belajar seminggu sekali dengan ustaz, saya yakin di rumah perempuan sentiasa bertalaki ataupun membaca Al-Quran di rumah walaupun bersendirian, tak ada ustaz di rumah, tak ada siapa pun. Saya hanya baca Quran sendiri di rumah. Alhamdulillah. Itu namanya praktikal. Jadi setelah perempuan belajar something dengan ustaz dalam kelas, balik rumah nanti perempuan mengaji Quran, mesti perempuan praktikal, mencari hukum, mempraktikkan segala hukum yang ustaz ajar dalam kelas. Dan perempuan saya minta maaf banyak-banyak. Hanya begini sajalah yang mampu saya bagi pada tuan-tuan perempuan. Kalau boleh saya nak mengajar tiap-tiap hari tapi tak mampu perempuan. Sebab apa? Kelas lain pun memerlukan saya untuk mengajar. Jadi memadailah seminggu sekali. Mudah-mudahan tak banyak sikit dapatlah memberi panduan kepada perempuan sekalian. Alhamdulillah. Mana pelajar lelaki kita seorang pun tak ada ni? Ada seorang pun datang. 2 orang tadi baru datang. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya lupa. Perempuan kalau ada pakaian, baju-baju yang nak disedekahkan, perempuan boleh bawa sampai 20 hari bulan. Sampai 20 hari bulan. Maknanya kalau minggu ni tak bawa, minggu depan boleh. Minggu satu lagi pun boleh. Jangan lebih 25 hari bulan sebab kami nak mengemas. Kami nak mengemas, nak select mana yang elok. Kalau kami dah tengok semuanya okey, baru kita bagi kepada asnaf ya. Tapi kalau yang tak elok, mungkin kita takkan bagi kepada golongan asnaf. Jadi perempuan terima kasih banyak-banyak ya sebab perempuan bagi bantuan baju-baju pakaian yang terpakai. Mudah-mudahan insya-Allah dapat membantu mereka ya. Okey perempuan, program itu akan saya buat nanti pada 9 hari bulan. Mula-mulanya 8 hari bulan. Bila saya meeting baru-baru ni kena tukar tarikhnya 9 hari bulan Mac, hari Sabtu. Sebab kalau hari Jumaat masanya terhad nak sembahyang Jumaat lagi apa semua kan. Jadi kita buat hari Sabtu daripada pagi sampai ke petang. Kami buat program tu. Jadi saya kena balik ke Kelantan semula untuk menjayakan program tersebut. InsyaAllah. Doakanlah. Oh ya perempuan sebelum saya lupa. Apa khabar borang Ihya Ramadan Ustaz? Kadang-kadang ambil senyap je. Ustaz lupa Ustaz dalam beg. Allahu Akbar. Perempuan jangan lupa perempuan. Tolonglah. Bantulah asnaf. Perempuan tahu tak setakat hari ni. Ustaz hanya berjaya kutip sumbangan untuk 3 hari buka puasa saja. Baru 3 hari perempuan. Sedangkan buka puasa berapa hari? 30 hari. Kalau boleh dapatlah lebih daripada 3 hari ataupun dapatlah sempurna 30 hari Ustaz nak sempurna anak-anak yatim asnaf dengan jamuan berbuka puasa. Jadi saya mohon sumbangan puan-puan kalau ada RM1, RM2, berapa ringgit pun Ustaz terima belaka ya. InsyaAllah. Dan tolong hebahkan borang Ihya Ramadan tu kepada jiran tetangga, adik-beradik, anak cucu kita. Mudah-mudahan bukan kita je menerima. Orang lain pun menyumbang juga untuk menjayakan program Ihya Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan puan, tutuplah cerita tentang Fatihah seketika. Sebab sekejap lagi saya nak tulis di whiteboard bagaimana format ujian tajwid tahap 1. Dan saya yakin mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, inilah ujian yang pertama sekali kita join ataupun kita datang untuk sepanjang hayat kita. Mungkin ada yang tak pernah ujian. Ustaz, dah lama memang tak pernah saya ujian. Ustaz dalam ingatkan belajar Quran ni tak ada ujian, baca-baca je macam tu. Tidak, dia ada penilaian. Dan saya sebagai guru, saya kena tahu setakat mana pemahaman pelajar. Berdosa bagi saya kalau saya mengajar, saya tak tahu pelajar ni faham ke tak faham ke apa yang saya ajar. Maka sebab itu Ustaz buat sedikit ujian penilaian bertulis. Dulu Ustaz buat penilaian ujian bacaan. Tapi memandangkan ramai pelajar yang gementar, takut, nervous dan sebagainya. Ada yang nak pitam, nak pengsan pun ada perempuan. Allahu Akbar. Sebab nak jumpa Ustaz, baca Quran depan Ustaz. Jadi saya buat keputusan kita masukkan ujian bacaan. Kita buat ujian bertulis sahaja. Dan ujian bertulis Ustaz bagi diskaun lagi. Open book test. Open book test. Dulu dekat universiti ada tak open book test? Ada kan? Ya, kalau kita belajar kat universiti dulu, ada open book test. Walaupun open book test, bukan semua pelajar boleh dapat 100% sebab pemahaman kita tidak sama. InsyaAllah, saya doakan kelas ini semua dapat 100%. Okey, mari saya teruskan dengan format ujian untuk minggu depan. Puan-puan dah standby ke ujian minggu depan ni? InsyaAllah selalunya jawabnya. Standby ke tak standby? Sudah ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jaga kesihatan perempuan ya. Kalau rasa-rasa nak demam tu makanlah ubat cepat-cepat dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan insya-Allah. Okey, sebenarnya kan format ujian tu ada dekat sini. Tapi Ustaz ada penambahan. Kalau dekat sini, dekat buku latihan Ustaz ni, format ujian ni dia ada 3 bahagian saja. Bahagian A, B dengan C. Tapi sejak tahun sudah, ataupun sejak setahun 2 ni Ustaz tambah dengan
dengan bahagian D. Jadi A, B, C, D dia ada 3, ada 4 bahagian. Okey, saya tulis kat whiteboard lah supaya lebih jelas. Dan supaya puan-puan mudah untuk menjawab minggu depan. Dan siapa yang tak sampai, tak datang kelas hari ni, kalau puan-puan jumpa kat mana-mana, cakap Ustaz kirim salam ujian. Saya kirim salam ujian minggu depan, ya, bukan minggu ni, minggu depan. Ya, kirim salam baik. Kan baik tu kirim salam pada anak murid, ya. Tapi kirim salam ujian juga, baru dia, kadang-kadang ada pelajar yang tak tahu ujian bila. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, format ujian bertulis. Tajwid tahap 1. Okey. Puan-puan, kod mata pelajarannya, saya tulis kat sini ya, adalah TB 100. Puan-puan jangan terkejut. TB ni bukan nama penyakit. TB ni saya ambil ringkasannya tajwid bertulis. Tajwid bertulis. Jadi ringkasannya TB 100. Kalau tahap 1, tahap 2, 200, tahap 3, 300, tahap 4, 400. Begitulah seterusnya. Ya? Dan masa yang Ustaz beri nanti, ambil perhatiannya, minggu depan ni, tolong jangan datang lewat. Sebab saya on time. Saya jenis orang yang on time. Maknanya pukul 9 sharp, kita mula selalu. Dan puan-puan kalau lambat mula, rugi masa. Tolong hadir awal pada minggu depan, pukul 9 pagi, hingga 11 pagi, minta maaf, 9 pagi pula. Ya, 11 pagi. Tak, saya terkeliru dengan kelas yang lain, ya. 11 pagi hingga 12 tengah hari. Ustaz tak ada extra time ke? Ada. Nanti Ustaz tunggulah 15 minit ke setengah jam ke. Tapi lepas tu Ustaz tak larang nak tunggu dah. Perempuan tak boleh melanjutkan lagi jawapan. Kena hantar juga pada Ustaz. Tapi kalau banyak lagi Ustaz, banyak lagi tak jawab ni macam mana? Silakan bawa balik ke rumah. Dekat rumah banyak jam. Perempuan boleh buat berapa lama pun tak ada masalah. Tapi jangan lupa, siapa yang bawa balik ke rumah, nanti dah siap kena hantar kat Ustaz selalu. Jangan simpan dalam beg. Tunggulah tahun depan hantar kat Ustaz. Jangan tutup perempuan, jangan lama-lama. Pastikan 1,5 jam saja, ya. 1 jam 30 minit saja. Okey. Tuan-tuan perempuan, bagaimana format ujiannya begini. Soalan nanti terbagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Ya. Dan setiap bahagian dia ada bentuk-bentuk soalan tertentu. Nanti kita buat latihan, kita akan nampak lebih jelas, ya. Okey, dia ada 4 bahagian. A, B, C dan D. A, B, C, D. Okey. Bahagian A, dia ada sebanyak 12 soalan. Tapi pastikan 15 jawapan. Nanti kejaplah saya ajar ni macam mana ni. Markah penuhnya 30. Okey, untuk bahagian A ni. Dia ada 12 soalan tapi dia ada 15 jawapan. Okey, diberikan, ni contoh ya, diberikan kalimah, nyatakan semua hukum. Semua hukum tajwid tahap 1 sahaja. Saya tahu tuan-tuan puan-puan ni rajin belajar. Mungkin ada di depan saya ni yang dah belajar sampai peringkat yang lebih tinggi daripada tajwid tahap 1. Tapi nanti jawapannya Ustaz nak tajwid tahap 1 saja. Jadi nak memastikan tuan-tuan puan-puan jawab tajwid tahap 1, pastikan semua pelajar ada nota sampingan yang 2 keping tu. Puan-puan sedar tak? Dalam tajwid tahap 1 kita belajar berapa bab? Apalah 4-nya 5. Ada diskaun pula, ada bab. Jawabnya 5 perempuan. Dia mulakan dengan bab non mati dan tanwin bab 1. Bab 2 ji mim mati. Bab 3 wajib borona. Bab 4 alif lam. Bab 5 itu aja soalan jawapan yang Ustaz nak dalam bahagian A, B, C dan D nanti. Ya. Jadi kalau perempuan terlajak jawab, Ustaz, saya dah belajar tinggi dah Ustaz. Saya tahu ni hukum mat apa semua. Yang tu tak usah jawab dulu. Kalau jawab juga walaupun betul jawapannya, tak ada markah. Sebab apa? Tuan-tuan tak ikut arahan soalan. Sekarang ni puan-puan pastikan tajwid tahap 1 saja. Contohnya macam mana Ustaz? Contohlah. Contohnya, soalan pertama Ustaz bagi perkataan apa ya? Saya bagi perkataan ya.
Thumma, contohnya lah. Okey, cuba baca sama-sama. Thumma, sebut. Baca dah pandai. Persoalannya hukum apa? Siapa boleh jawab? Wajib. Oh, berjawab ramai-ramai betul belaka. Alhamdulillah. Jadi jawapan perempuan tadi betul. Iaitu wajibul ghunna. Perempuan, yakin ke satu jawapan kat sini? Yakin ke satu jawapan saja? Ada jawapan lain tak? Tak ada. Satu je jawapan. Kalau perempuan yakin satu, maka itulah jawapannya. Tapi kalau ada dua ataupun tiga jawapan, tiga-tiga, dua-dua tu kena jawab. Contohnya macam mana Ustaz? Contohnya perkataan. Ya. Ni. Contoh ni contoh saja tuan-tuan. Okey, kejap. Ni. Biasanya kalau ada tanda macam ni, biasanya kita kena wakaf. Okey, mari kita baca. Mimma khalaqa. Nanti Ustaz bagi tahulah yang mana wakaf, yang mana wasal. Macam di atas ni lebih kepada wasal. Yang ni wakaf. Soalan pertama ni wasal. Soalan kedua wakaf. Kenapa wakaf? Sebab ada tanda wakaf. Nanti dalam paper soalan tu Ustaz bagi tahulah yang mana wakaf, yang mana wasal. Jadi puan-puan jangan khawatir. Itu semua ada dalam arahan. Jadi pandai baca tadi. Sekali lagi diulang. Mimma khalaqa. Agaknya berapa jawapan kita? Dua je jawapan. Tiga pula. Berapa jawapan? Jangan jawab 2,5 sudahlah puan-puan. Ya. Jawapannya yang pertama apa dia? Kat mana? Tadi summa, yang ni nun mati jumpa dengan mim, iaitu idgham ma'al ghunna. Okey. Lagi? Ada lagi hukum lain tak? Khalaqa. Ya, qalqala. Yes, qalqala kubra. Jadi ada berapa jawapan? Dua. Kalau pasti yakin dua jawapan, maka itulah jawapan yang Ustaz nak. Dan sekiranya perempuan sebut, Ustaz, idgham ma'al ghunna je, tak ada qalqala kubra, maka dapatlah sikit markah ataupun tak penuhlah markah. Ya, sebab nanti dalam satu soalan ini tak semestinya satu jawapan, maybe dua. Itu sebab soalannya berapa kat sini? 12. Jawapannya berapa? Bermakna satu soalan maybe ada 2-3 jawapan. Jadi pandai-pandailah perempuan bawa diri, perempuan baca elok-elok, nanti perempuan carilah jawapan masing-masing. Ya, jadi soalannya ada 12 lah macam ni. Ya, ada 12 soalan. Dan perempuan jawablah sebelah kanan. Ustaz, perlu tak kami nyatakan nama hurufnya? Hurufnya apa ataupun apa jumpa apa? Jawapannya tak perlu. Perempuan tak payah sebut, Ustaz, wajibul ghunna. Contohnya ya, hurufnya mim. Kat sini sebut mim pula. Contohnya, huruf mim. Tak perlu. Yang ni tak perlu. Ya, saya nak perlukan jawapan sahaja. Nama hukum sahaja. Tak perlu sebut apa hurufnya dan tak perlu sebut apa jumpa apa. Tak perlu. Dulu Ustaz kata kena nyatakan apa jumpa apa. Itu nanti bahagian lain. Okey, sekarang ni Ustaz cerita bahagian apa? Bahagian A. Ya, aja. Puan-puan jangan lupa. Wajibul ghunna hanya berlaku dalam satu kalimah. Sedangkan ini nun mati jumpa mim berapa kalimah? Apa nama hukum yang layak pada dia? Idgham ma'al ghunna. Jadi wajibul ghunna nak perlu letak kat situ ke? Tak perlu lagi dah. Ini kadang-kadang pelajar keliru kat sini. Berhati-hatilah ya. Mudah-mudahan puan-puan terang hati. Boleh jawab faham apa yang dikatakan wajibul ghunna dan apa yang dikatakan idgham ma'al ghunna. Nampak tak different? Different antara wajibul ghunna dengan idgham ma'al ghunna. Kalau idgham ma'al ghunna 2 kalimah, nampak? Yang ni 1 kalimah. Ustaz macam mana nak tahu 1 kalimah 2 kalimah? Biasanya kalau 1 kalimah, huruf mim sabdu, nun sabdu tu bercantum dengan huruf sebelumnya. Dia bercantum. Tapi kalau berpisah, pisah maknanya 2 kalimah. Terima kasih. Mudah-mudahan saya doa. Dalam minggu ni insya-Allah saya buat sembahyang hajat nanti. Saya buat sembahyang hajat. Iya puan-puan. Saya setiap malam Jumaat ataupun Jumaat malam Sabtu, saya imam di surau, saya akan sentiasa buat sembahyang hajat dan saya akan selitkan, saya akan lintaskan dalam doa saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan diberikan hidayah, diterangkan hati untuk jawab soalan dan minta juga pada Allah mudah-mudahan sihat.
Kadang-kadang periksa ni demam lah, sakit badan lah, macam-macam perempuan dia. Ya, lenguh badan dan sebagainya, pening dan sebagainya. Jadi insyaAllah itu semua saya minta dalam solat hajat, doakanlah. InsyaAllah kami malam Jumaat ni saya bertugas, insyaAllah saya buat solat hajat. Kebetulan, kami semalam Jumaat ni Isra' dan Mi'raj. Ya, elok benar lah kita buat sembahyang hajat perempuan. Ya. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya bahagian A ni? Dan untuk lebih clear lagi, nanti kita bincangkan jawapan dekat buku soalan kita, buku latihan kita warna merun ya. Okey, kalau tak ada soalan lagi, ni lebih kurang lah contohnya, lebih kurang lah macam ni ya. Kita tengok pula bahagian B. Bahagian B. Bahagian B. Bahagian B ni, dia ada sebanyak, sekejap ya. Bahagian B ni dia lebih kepada soalan subjektif. Soalan subjektif. Maknanya tuan-tuan kena isi tempat kosong ataupun kena buat ayat sendirilah. Soalan subjektif. Dia tak banyak soalannya, 3 soalan je. 3 soalan. Tetapi nanti puan-puan akan dipecahkan kepada A, B, C, D dan seterusnya. Maknanya soalannya banyak juga lah sebenarnya. 3 tu tak banyak. Tapi nanti contohnya soalan nombor 1 dia ada A, B, C, D, E, F, G macam tu. Soalan nombor 2 pun macam tu juga. Soalan 3 pun begitu juga. Jadi banyak tak banyak soalannya? Banyak juga dah. Dan markahnya juga banyak, iaitu 30. Markahnya 30 markah. Ya, markahnya 30 markah penuh lah kalau berjaya jawab. Contoh soalan macam mana Ustaz? Contoh soalannya, contohnya nombor 1. Apakah hukum membaca Quran? Ini kalau tak tahu puan-puan memang tak patut sungguh lah ni. Apa hukum baca Quran? Sunat. Tapi dulu ada pelajar jawab wajib. Bapak kalau wajib ramailah kita berdosa tak baca Quran puan-puan. Allahu Akbar. Jawabnya sunat. Ya, jawapannya apa dia? Sunat. Okey, soalan nombor 2. Apa lagi ya? Mungkin maybe Ustaz tanya ya. Apakah hukum belajar tajwid? Apa hukum belajar tajwid? Wajib ke fardu kifayah? Jawabnya fardu kifayah. Dulu ada tak Ustaz sebut ni? Ada, puan-puan ingat tak ingat je ataupun mungkin tak datang kelas Ustaz. Persoalannya fardu kifayah tu apa? Suatu galakan, satu tuntutan. Jangan pula Ustaz fardu kifayah tu orang lain buat saya tak payah. Jangan gitu puan-puan, mana pula orang lain buat kita tak payah. Fardu kifayah ni kata ulama satu galakan, satu tuntutan dalam agama kita. Dan puan-puan tak kena tahu ni. Fardu kifayah ni ada juga dalam bab-bab lain. Contohnya solat jenazah. Solat jenazah bukan fardu ain ya, fardu kifayah. Maknanya kalau ada kematian, puan-puan mesti ada tok imam, mesti ada orang solat jenazah. Kalau tak ada langsung tok imam, tak ada bilal, tak ada siapa-siapa pun tak ada, jenazah tu dibiarkan kami sendirian, maka hukumnya berdosa satu kampung. Puan-puan, itu sebab kalau ada jenazah ya, puan-puan kita cubalah kalau boleh digalakkan untuk solat jenazah. Dan puan-puan tahu tak? Dalam banyak-banyak solat dalam dunia kita ni sebagai umat Islam, solat jenazah lah yang paling senang. Betul tak? Pasal apa? Tak payah rokok, tak payah sujud. Hanya 4 kali takbir aja. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, ada lagi tak soalan lain? Ada. Maybe Ustaz tanya. Membaca Al-Quran dengan bertajwid. Apa hukum baca Quran tu dengan tajwid? Fardu ain boleh, wajib pun boleh. Sama lah tu. Fardu ain ataupun wajib. Fardu ain ataupun wajib. Pandai. Maknanya, siapa yang baca Quran, yang tak membacanya dengan tajwid, hukumnya berdosa dan haram. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah dalam Quran, warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Ulama tafsirkan tartil itu adalah bertajwid. Jadi hukumnya kata ulama sekali, semua ulama sepakat hukumnya wajib baca Quran itu dengan bertajwid. Walaupun kita baca 2 huruf.
Apa dua huruf dalam Quran yang selalu kita baca malam Jumaat? Yasin. Tiba-tiba perempuan baca Yasin. Yasin macam sembang je bunyinya. Perempuan kalau gitu tak dapat pahala apa-apa daripada Allah, malahan tak diterima bacaan kita, malahan kita dapat dosa. Sebab apa? Kita baca tak ikut hukum tajwid. Yasin ada hukum tajwid tak? Ada, tapi belum belajar lagi. Bila nak belajar? Semester depan baru belajar. Okey, setakat soalan macam ni boleh jawab? Boleh ke jawab macam ni soalan ni? Siapa yang tak boleh jawab, perempuan tu usik-usiklah kawan sebelah. Awak apa jawapan? Perempuan kongsi-kongsi dah tanya tadi. Kadang-kadang kita ni lupa tuan-tuan. Hari ni kita ingat, nanti esok lusa minggu depan belum tentu kita ingat jawapan ni. Jadi perempuan tak perlu diingat, sebaliknya kita fahamkan. Inilah hukum-hukum yang mesti kita fahamkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Okey. Ustaz takkan soalan macam ni, kalau macam ni kacang Ustaz tak ada masalah. Okey, ada lagi yang soalan yang mencabar? Ada lagi. Okey. Nyatakan, kejap ya. Nyatakan makna bagi hukum berikut. Makna bagi hukum berikut. Contohnya A, idgham. B, ikhfa. C, ghunna. Contoh je. Apa makna istilah ni? Apa makna idgham? Masuk. Oi, pandai. Tapi kan, dah banyak kali dah Ustaz khabar. Dulu pun macam tu saya mengajar. Saya kata idgham tu masuk. Tiba-tiba dalam periksa ada pelajar jawab dengung. Saya yakin pelajar tu mungkin tak datang kelas Ustaz agaknya. Ataupun datang sekali-sekala, dia tak apa-apa dengar tentang kuliah Ustaz berkenaan dengan idgham. Puan-puan pergi tanya mana-mana Ustaz lain, idgham maknanya bukannya dengung. Jadi pastikan idgham tu masuk. Maka tulislah jawapan kat sini, masuk. Apa makna ikhfa? Tersembunyi. Atau samar? Sama-sama. Atau sama-sama. Boleh juga. Tapi kan, ada sekali tu saya dapat jawapan lain. Kau tahu tak dia jawab apa? Ikhfa maknanya tersorok. Apa yang tersorok pula? Nasib baik saya faham tentang tersorok. Tak apalah, halal lah. Dia nak sebut sembunyi tapi tak datang idea tu. Lalu tak ada idea, dia jawab tersorok. Apa yang menyorok pula kat situ? Allahu Akbar. Macam-macam jawapan pelajar yang saya akan dapat nanti minggu depan. Saya harap walaupun apa-apa macam-macam jawapan tu, biarlah betul jawapan tersebut. Ya, ghunna apa makna ghunna? Dengung. Dan ada pelajar jawab bunyi sengau, boleh ke? Dia tak jawab dengung, dia bunyi sengau. Boleh, sama lah tu. La ilaha illallah, sama apa. Ghunna itu dengung ataupun bunyi sengau. Bolehlah belaka, alhamdulillah. Setakat soalan macam ni boleh jawab. Dan kalau puan-puan bela, contohnya, Ustaz, saya tak nampak apa-apa Ustaz ni. Dengan Ustaz sekali saya tak nampak kat depan ni. Macam mana Ustaz saya nak buat? Pagi ni, tuan-tuan perempuan, apa lagi buka kitab. Buka rujukan, tengok mesti ada jawapan dalam kitab saya ataupun buku latihan Ustaz. Mesti ada jawapan. Ya? Okey, soalan yang lain juga. Nombor 5. Nyatakan semua huruf bagi hukum tajwid. Ini. Yang ni mencabar sedikit. Okey. Contohnya, Ustaz minta huruf qalqalah. B, Ustaz minta huruf wajibul ghunnah. Okey, cuba jawab setakat ni dulu. Apakah huruf qalqalah? Dia terbalik pula sebutnya jim dal to qaf. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang biasa kita sebut apa? Qaf, ta, ba. Oh ya, puan-puan nak tulis kanan ke kiri ke kiri ke kanan? Kenapa kanan ke kiri? Sebab kita baca Quran kanan ke kiri. Siapa baca Quran kiri ke kanan, angkat tangan. Siapa yang baca kiri ke kanan, sah, terbalik bacaannya. Jadi puan-puan, kalau dah baca Quran kanan ke kiri, bermakna saat lagi nak tulis, mesti kanan ke kiri. Puan-puan tulis apa dulu? Qaf, ta, ba, jim, dal. Dan pastikan semua huruf itu betul titiknya. Kadang-kadang kesian, ada pelajar dapat 100 dah. Ustaz dah yakin dah nak bagi 100 ni. Bila Ustaz semak kali kedua, biasanya setiap paper, Ustaz akan semak 2 kali. Cuba bayangkan berapa banyak masa, jam yang Ustaz peruntukkan untuk satu kelas. Ya. Jadi biasanya Ustaz semak kali kedua, kadang-kadang Ustaz terlepas pandang, rupa-rupanya bila huruf ba ni dia tak ada titik. Puan-puan, nak kata betul ke nak kata salah? Kalau puan jadi cikgu, nak kata betul ke salah tu?
Salah. Bila salah nak tolak markah ke tidak? Ustaz tolak setengah markah. Kedekutlah Ustaz ni, saya patutnya dapat 100. Bukan kedekut, tetapi salah jawapan. Ustaz kena kata salah. Dan biasanya kalau salah, ni, Ustaz bubur bulat macam ni. Jadi, kalau perempuan tengok ada bulat-bulat merah tu, salah ataupun tidak lengkap jawapan perempuan. Ya? Jadi, perempuan pastikan titiknya ada satu di mana? Di bawah. Dulu ada juga pelajar excited menjawab, titiknya satu di atas. Kalau satu di atas jadi huruf apa? Pandai pun jawab. Jadi tuan-tuan perempuan, nun bukan huruf qalqalah. Tapi kalau huruf ba, ya. Kalau ba betul huruf qalqalah. Tapi kena pastikan huruf ba itu titiknya satu di bawah begini. Setakat ni okey ke? Ada juga dulu ya. Ada di pengalaman saya mengajar. Ada juga pelajar lain soalan lain jawapan. Patutnya qaf ta ba jim dal. Huruf qalqalah. Dijawab apa? Ya wa mim nun. Memang jauh lah jawapan. Memang salah lah perempuan. Ustaz tanya qalqalah kenapa ya wa mim nun pula? Ya wa mim nun tu huruf idgham ma'al ghunna. Satu. Ada juga pelajar salah jawab ni. Ni pengalaman saya harap tidak berlaku pada tuan-tuan dan perempuan. Ada juga pelajar jawab huruf qalqalah. Ditulis apa? 5. Ditulis nombor 5 kat situ. Habis tu apakah hurufnya? Seolah-olah macam pelajar tanya ustaz balik. Dia suruh ustaz tulis ke 5 huruf tersebut? Wallahu a'lam. Tapi kalau 5 jawapan tak betul, saya tak terima jawapan. Ya? Saya nak qaf ta ba jim dal. Dan pastikan huruf jim tu titiknya di tengah. Dulu ada ya pelajar dah elok dapat 100. Ustaz tolak setengah markah sebab salah satu huruf kat situ. Jadi puan-puan pastikan jim titik satu di tengah. Okey. Seterusnya wajibul ghunna mim dengan nun. Nak bubuh sabdu ke tak payah? Okey gini, tuan-tuan puan, yang tu jangan berbala. Nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Yang penting ustaz minta huruf. Hurufnya 2 apa dia? Mim dengan nun. Sabdu tu syarat nak jadi wajibul ghunna. Maknanya sabdu sebenarnya nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting 2 huruf ni mesti ada pada jawapan wajibul ghunna. Ustaz takkan 2 soalan, nanti banyaklah soalan lain. Nanti ustaz tanyalah ikhfa hakiki, izah hakiki, banyaklah hukum ustaz tanya. Puan-puan sedia tak? Daripada 5 bab yang kita belajar je, apa total semua hukum? 14. Banyak tu. Jadi puan-puan tu, tapi jangan risaulah tuan-tuan puan. Talian hayat banyak. Buku tajuk ustaz ada, buku nota tambahan ada, ya. Talian hayat banyak, puan-puan boleh rujuk. Okey, inilah bentuk soalan bahagian B. Ini namanya soalan subjektif yang mana puan-puan kena buat ayat sendiri ataupun kena bagi jawapan. Di mana nanti garisan ni saya sediakan untuk jawapan, puan-puan tinggal tulis di atas garisan. Ya, soalan. Dengar molek-molek. Sebaik afdal dalam peperiksaan, puan-puan duduk jangan jarang. Satu meja saya benarkan 2 orang aja. Tak boleh bertiga, tak boleh bertiga satu. Dia kena berdua saja. Paling ramai 2 orang. Dan sekiranya puan-puan nak berbisik-bisik sikit-sikit tu boleh. Tapi kalau bersembang macam kedai kopi, itu tak boleh, minta maaf. Kalau puan-puan bersembang, saya tak izinkan. Sebab apa? Mengganggu pelajar lain. Betul? Dan satu lagi, tabiat pelajar. Ni pengalaman saya. Kalau dah habis jawab periksa tu, ustaz, saya setengah jam dah habis dah ustaz, macam mana? Boleh balik ke? Silakan balik. Dan puan-puan tak perlu buat muzakarah. Ni kadang-kadang pelajar buat muzakarah. Dia perginya ke kawan, berdiri kat situ lama-lama sembang-sembang dengan ke kawan. Puan-puan jangan buat begitu. Kita ni dah dewasa. Bukannya budak-budak lagi. Takkan ustaz nak segah dan sebagainya. Jadi, siapa-siapa yang dah siap nanti boleh balik terus. Tak payah pandang kiri kanan lagi dah. Balik selalu. Dan nanti minggu satu lagi datang untuk dapatkan markah dan jawapan. Kan senang tu. Jadi puan-puan benda ni simple, senang aja bagi kita. Dan puan-puan dah banyak pengalaman menduduki apa-apa juga ujian. Tapi mungkin ujian tajuk ni yang pertama dalam hidup kita. Dan tujuan saya buat ni tak lain tak bukan. Bukan nak menyusahkan tuan-tuan, tetapi nak bagi ilmu. Kalau ustaz tak buat macam ni sampai bila pun kita tak akan faham hukum tajwid. Ya? Jadi doalah mudah-mudahan apa yang ustaz ajar ni bermanfaat untuk diri tuan-tuan dan perempuan. Kalau sampai satu tahap ya, puan-puan tahu tak? Ada pelajar saya yang dah khatam tajwid dengan ustaz 4 tahap, terus dia ambil temu duga. Temu duga nak minta tauliah mengajar. Dekat mana? Dekat Jabatan Agama. Sama ada wilayah ataupun Selangor. Lulus perempuan. Alhamdulillah seronoknya. Tak ada saat yang menggembirakan saya melainkan seronok tengok anak murid dapat tauliah mengajar, boleh mengajar kepada masyarakat di luar sana, terutamanya kepada masyarakat sekitar rumah kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang ni perempuan, bukan sekarang ni, daripada dulu lagi. Nak mengajar kena ada tauliah. Nak diminta tauliah mengajar kena ada sijil. Nak dapat sijil kena belajar lah. Dan tuan-tuan perempuan,
Walaupun kita tak nak bekerja lagi dah Ustaz Sadia pencen, puan-puan dapatkan tauliah mengajar sehingga boleh mengajarlah kepada ahli karya masing-masing, insya-Allah. Okey, settle bahagian B, bahagian C last. Bahagian C dengan D. Bahagian C dengan D pula ya, bahagian C. Okey, bahagian C ni kena rujuk satu surah. Yang ni nanti kita akan baca satu surah nanti. Rujuk satu surah. Surah lazim. Surah apa nanti puan-puan tahulah. Sekarang Ustaz tak boleh bagi tahu. Nanti akan datang tahu surahnya. Rujuk satu surah dan puan-puan jangan risau. Nanti dalam exam tak perlu bawa Quran. Sebaliknya surah yang puan-puan rujuk nanti ada Ustaz photostatkan sekali dalam kertas soalan. Jadi puan-puan boleh refer, boleh koyakkan kertas tersebut, boleh rujuk. Jadi puan-puan itu tak ada masalah ya. Dan puan-puan kena keluarkan, nyatakan satu contoh kalimah bagi setiap hukum tajwid. Tajwid tahap 1. Okey, kat sini ada berapa markah? Tak silap Ustaz tadi. 20 markah. Okey. Contohnya macam mana? Okey, andai katalah kita kena rujuk satu surah. Nanti puan-puan tengok dalam soalan latihan Ustaz ni, kat sini kita kena rujuk surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi kita baca dan puan-puan kena keluarkan hukum tajwid tertentu yang Ustaz minta. Contohnya, andai katalah surah Al-Alaq tadi ya. Saya minta yang pertama qalqalah kubra. Okey, puan-puan, soalan pertama qalqalah kubra. Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Rujuk surah Al-Alaq sahaja yang Ustaz sertakan dalam soalan dan puan-puan keluarkan kalimah yang ada qalqalah kubra. Siapa ingat surah Al-Alaq ayat pertama macam mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kat mana qalqalah kubra? Khalaq. Maka tulis kat sini. Ni. Tulis kat sini dan jangan lupa di hujung ni ada bulatan berias. Nyatakan satu contoh kalimah bagi setiap hukum tajwid tahap 1. Contohnya begini, betul tak jawapan kita ni? Betul, tapi belum lengkap puan. Puan kena sebutkan apakah huruf dia. Huruf qalqalah tu apa kat situ? Maka tulis dalam bracket qaf. Faham? Gini caranya. Tapi jangan jawab begini. Dulu ada pelajar jawab begini. Dia tulis apa tahu? Qaf, ta, ba, jim, dal. Banyaknya huruf qalqalah kat situ. Sedangkan huruf qalqalahnya berapa? Satu je kat sini. Yang puan-puan jawab qaf, ta, ba, jim, dal. Itu bahagian B. Ustaz minta semua huruf. Tapi bahagian C hanya satu huruf yang ada kaitan dengan kalimah itu saja. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Maybe Ustaz tanya alif lam. Alif lam qamariyah. Cari jumpa. Contohnya perkataan apa ya? Contohnya perkataan alhamdulillah. Ini contoh aja. Alhamdulillah. Ini contoh saja. Betul tak alhamdulillah tu alif lam qamariyah? Betul. Tapi jawapan tak lengkap. Apakah huruf qamariyah pada dia? Ha pedas. Maka tulis kat sebelah ni ha. Gitu. Boleh? Sebab dalam hukum qalqalah dengan alif lam, Ustaz tak ajar apa jumpa apa. Yang Ustaz ajar apakah huruf pada kalimah tersebut. Ya. Tapi kalau keluar soalan begini, contohnya dah. Nombor 3, Ustaz minta izhar halqi. Cari jumpa kalimah ni. Min haitsu, contohnya lah. Ni. Betul tak ni? Izhar halqi. Cuba baca min haitsu. Min haitsu. Sebut. Betul? Nun mati jumpa dengan ha. Kalau tuan-tuan jawab begini saja, Ustaz bagi setengah markah. Nak dapat markah penuh, tuan-tuan kena tulis apa jumpa apa. Macam mana nak tulis apa jumpa apa? Tuan-tuan buat begini. Senang aja. Nun mati, anak panah, ha pedas. Macam tu je. Boleh ke?
Maknanya perempuan tak perlu buat ayat. Ayat macam mana Ustaz? Biasanya ada pelajar yang buat begini. Dia eja. N-U-N, nun, M-A-T-I, mati. Bertemu, B-E-R-T-E-M-U, bertemu dengan ha. Ha pun dia eja juga. Ha dia, H-A, H-A, ha dia tulis kat situ. Allahu Akbar. Tak perlulah eja, tak perlu tulis begitu. Sebaliknya perempuan tulis ini saja. Nun mati jumpa dengan ha. Boleh ke? InsyaAllah. Puan-puan, ginilah saya belajar dulu dengan arwah tok-tok guru saya. Mereka tunjuk kepada saya detail apa jumpa apa. Kadang-kadang kita ni, kita anak-anak kecil ya, kita ni kuat menghafal. Maka dia hafalnya. Sedangkan bila ditanya apa jumpa apa tak tahu. Pernah berlaku ya, saya dulu pernah mengajar kanak-kanak, saya mengajar remaja, sebelum dia belajar dengan saya, ustaz-ustaz yang lain tu mereka mengajar, jadi budak-budak ni menghafal. Bila menghafal, perempuan mereka tak tahu apa jumpa apa. Jadi saya tak nak begitu pengajarannya, saya dapat pengajaran, rupa-rupanya kita tak boleh menghafal, kita kena memahami. Bila kita faham, secara automatik nanti perempuan tahu apa jumpa apa. Okey. Dan bahagian bahagian D yang terakhir. Bahagian D. Rujuk, okey, yang ni kemahiran. Kemahiran mencari hukum tajwid dalam surah Al-Fatihah. Rujuk surah Al-Fatihah. Ustaz, surah Al-Fatihah kat mana? Nanti saya bagi dalam soalan. Maknanya tuan-tuan tak perlu bawa Quran ya. Rujuk surah Al-Fatihah. Kat sini ada 20 markah juga. Bapa kena nyatakan semua hukum tajwid tahap 1 sahaja. Wan, ingat tak minggu sudah, tak silap Ustaz, ataupun 2 minggu sudah, ada tak Ustaz suruh kita rujuk muka surat yang ada hukum tajwid dalam surah Fatihah tu? Muka surat apa ni? Muka surat apa? 136 je. Tuan-tuan puan boleh rujuk ni, muka surat 136. Yang ada hukum tajwid macam ni, yang kita baca melintang ni. Tapi fahamkan soalan saya. Nyatakan semua hukum tajwid bagi tahap 1 sahaja. Bermakna hukum mat nak kena sebut ke? Tak perlu, sebab tu tajwid tahap 2 bapa belum belajar. Hukum mat, hukum ni, hukum alif lam jalalah. Tak perlu, tak belajar lagi. Jadi apa yang perlu kami sebut Ustaz? Nanti hukum izah haki, izah syafawi, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, yang tu perlu. Jadi nanti puan-puan kena sebut kalimahnya, ada petak-petak kosong. Puan-puan kena tulis kalimah yang ada hukum tajwid yang Ustaz minta. Contohnya kat sini, izhar halqi. Maka ada petak kosong kat sini. Puan-puan, apakah contoh izhar halqi dalam surah Fatihah? An'amta. Apa nak buat? Tulislah an'amta. Ustaz, tulisan saya tak lawa, sengit-sengit Ustaz. Tak apa, janji ada nampak rupa tulisan. Tapi jangan menyusahkan Ustaz dia. Kalau perempuan, tak apalah, macam ni lah. Tulisan tu lawa tak lawa, no problem. Janji Ustaz boleh baca. Kalau sekiranya Ustaz tak boleh baca, pusing sana, pusing sini tak boleh baca, Ustaz akan call perempuan. Saya akan call. Kan nanti dekat muka depan, kertas soalan tu ada nombor telefon. Jadi saya akan call perempuan. Puan, apa yang buat tulis ni saya tak faham. Nanti saya ambil gambar, saya hantar WhatsApp. Perempuan. Saya pernah buat satu ketika dulu, dan harap-harap tidaklah begitu. Harap tidak begitu. Nampak benar, teruk benar tulisan kita perempuan ni. Ya? Ni, sekiranya perempuan tak reti sangat nak menulis, perempuan ni kertas soalan kan? Perempuan, gunting tampal pun boleh. Ataupun tekap pada Quran. Tekap macam ni. Perempuan tekap lagi situ. Allahu Akbar. Takkanlah kita tak boleh nak ikut ataupun tak boleh nak jawab. Ya. Tapi sebaik-baiknya, saya syorkan puan-puan tulis tangan. Tulis tangan lah sebaik-baiknya. Ya. Dapatlah markah. Dapatlah pahala lebih pada kita sebab bersungguh-sungguh ataupun berusaha lebih sedikit. Tapi kalau tak mampu, gunting tampal. Tak mampu juga, puan-puan tekap. Tekap pada mana-mana halayan ayat Quran tu, puan-puan ni follow je, ikut aja. Boleh ke setakat ni? Dan puan-puan nampak boleh jawab ke, nampak tak boleh jawab ni soalan Ustaz ni? InsyaAllah boleh jawab ya. Puan-puan jangan risau.
Masa Ustaz bagi 1 jam setengah saja, tapi tak termasuk waktu kecederaan ataupun waktu tambahan. Nanti Ustaz bagi setengah jam ataupun 15 minit, 20 minit masa tambahan. Ya. Jadi saya tunggulah nanti sampai habis puan-puan jawab. Tapi jangan terlampau lama tau. Paling lama pun Ustaz boleh bagi 2 jam. Lepas 2 jam Ustaz tak larat nak tunggu lagi dah. Saya pun ada tugas, tugas saya imam di surau. Jadi puan-puan, saya kena balik ke surau untuk bertugas. Jadi saya harap puan-puan dapat siapkan dalam tempoh waktu yang ditetapkan insya-Allah, ya. Okey, tuan-tuan puan, ada soalan nak tanya tak tentang format ujian kita? Ada ke? Kalau tak ada kita nak bincangkan jawab ayah aja. Okey, nak pakai pensel ke pakai pen terpulang? Terpulang pada masing-masing. Tapi kalau better pakai pensel senang padam. Kalau pakai pen kena ada pemadam yang liquid paper dan sebagainya. Terpulanglah, terpulang. Mana-mana yang senang bagi tuan-tuan puan. Nak jawab Jawi, nak jawab Rumi pun terpulang. Janji bahasa itu Ustaz boleh baca lah. Ustaz boleh faham insya-Allah. Ada pelajar yang mahir dalam Jawi, ya, maka silakan, tak ada masalah. Ustaz boleh baca, tak ada masalah. Tapi kalau rasa-rasa tak erti, Ustaz saya slow tulis Jawi, saya nak tulis Rumi. Tulislah Rumi, tak payah tulis Jawi puan-puan. Tapi kena ingat, nak jawab soalan dalam bentuk ayat Quran, kena tulis dalam bentuk ayat Quran. Tak boleh translate dalam Rumi. Contohnya Alhamdulillah, dia eja pula. A-L-L-H-A-M, ham, D-U, do, tak boleh eja. Dia tak boleh eja. Dia kena tulis dalam tulisan ayat-ayat Quran. Allahu Akbar. Okey. Kalau tak ada soalan lagi? Ya. Maka lulus 50 ke atas. Siapa yang dapat 49 tak apalah Ustaz bagi halal. 50 lah. Tapi siapa yang jauh sangat, 40 markah. Minta maaf. Dan siapa yang gagal, Ustaz bagi peluang 3 kali untuk ulang soalan. Untuk ulang jawapan. Maknanya puan-puan boleh ambil sampai 3 kali. Kalau 3 kali ni tak lulus juga, maka puan-puan duduklah situ tajuk tahap 1. Iya, berturut-turut 3 kali. Dan soalannya berbeza-beza. Bukan soalan yang sama. Soalannya berbeza. Sebab saya banyak koleksi soalan. Ya, jadi tuan-tuan puan, tapi Ustaz doalah setakat ni tak ramai pelajar yang repeat. Pelajar yang repeat ni puan-puan tahu tak siapa? Iaitu pelajar yang tak rajin datang kelas Ustaz, satu. Yang keduanya pelajar yang banyak ponteng lah, ataupun yang lama tak datang kelas Ustaz langsung tidak mengikuti. Ya. Ataupun pelajar yang sakit pun ada juga. Pelajar yang sakit tiba-tiba periksa. Perempuan terus-terus periksa, perempuan biasanya tak berapa lulus lah markahnya. Saya doakanlah dalam kelas ni semua dapat markah 90 ke atas. InsyaAllah. Ya. Puan-puan, hari ni anak cucu kita sedang periksa SPM. Anak saya tengah SPM hari ni, puan-puan. Sambung paper apa hari ni, tak silap, bahasa sejarah hari ni. Besok matematik pula. Kita doalah sama-sama mudah-mudahan mereka berjaya. Dan kita juga sebagai mak ayah berjaya. Tapi bukan SPM lagi. Kita ni dah terlajar SPM. Ini ujian yang puan-puan kena duduki pada minggu depan. InsyaAllah. Ya. Markah lulus 50. 50 ke atas. Jadi tolong pastikan semua dapat 50 ke atas. Ustaz, saya target bagian A dengan B je Ustaz. Bagian C saya tak target. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh dapat lulus. Sebab apa? Ini 30, bagian B 30 kan? Dan 60 kalau lulus, kalau betul semua lah, tak ada masalah. Tapi janganlah gitu tuan-tuan perempuan. Kalau boleh biarlah semuanya dulu belaka lah. Semua bahagian tu boleh jawab. Okey, mari kita bincang jawapan. Untuk soalan pra ujian, muka surat 111. Tapi sebelum tu tengok dulu muka surat 110. Baik, saya bacakan dia punya soalan pra ujian ni. Muka depan macam ni lah nanti minggu depan. Kod mata pelajarannya TB 100. Masa yang diberikan 1 jam. Dulu Ustaz bagi 1 jam je. Tapi sekarang ni Ustaz tak sampai hati. Ustaz bagi dah 1 jam setengah. Nanti pun jawablah minggu depan 1 jam setengah. Ya. Dan jangan lupa minggu depan bubuh nama pelajar. Nama penuh, tak nak nama samaran. Kadang-kadang ada pelajar letak nama pendek pula kat situ. Jenuh Ustaz mencari siapalah nama pelajar ni. Nombor IC jangan lupa. Minggu depan bawa IC ataupun ingatlah nombor IC masing-masing. Ustaz nombor IC tak ingat. Bubuh nombor IC lama. Ustaz nombor IC lama pun tak ingat. Bubuh nombor pendaftaran kereta. Habis cerita bubuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang nombor saya macam-macam. IC baru tak ingat. Okey. IC lama pun tak ingat. Saya kata bubuh nombor apa-apa. Janji ada pengenalan diri. Allahu Akbar. Tempat pengajian. Kat mana? Masjid At-Taqwa. Tarikhnya minggu depan lah. 12 hari bulan. Masanya pukul 11 sampai 12.30 hari. Ya. Dan arahan kepada semua calon dan dikenalkan jawab semua soalan.
Setiap jawapan tak boleh tulis dengan jelas dan terang dalam ruangan jawapan disediakan. Perenggan yang ketiga, para pelajar dilarang meniru. Perenggan ini Ustaz mansuhkan. Ustaz masukkan. Ustaz tukar apa tau? Saya tukar apa? Pelajar dibenarkan merujuk nota jika perlu. Sedap sikit dengarnya. Pelajar dibenarkan merujuk nota jika perlu. Itu ayat yang terbaik. Jadi tuan-tuan puan, maknanya boleh rujuk nota ke tidak? Jika perlu. Tapi Ustaz biasanya tengok perempuan daripada awal kuliah tu sampai habis semua nota atas meja belakang. Tak apalah, alhamdulillah. Oh ya puan-puan. Ni sebelum saya lupa, minggu depan kita punya ujian dekat bilik sebelah tau. Kita punya ujian dekat dewan sebelah. Jadi jangan datang dewan ni sebab dewan ni ada program. Pihak majlis ada program. Jadi kita buat dekat sebelah ya. Jadi letak pun nanti kita ada penunjuk arah, kita ada admin kita jaga di belakang sana untuk tunjukkan ya. Dan puan-puan jangan risau, di dewan sana ada meja, ada kerusi macam ni juga. Maknanya puan-puan tak payah duduk kursi lipat ke duduk bawah, tak ada, tak payah. Duduk atas kursi ni dan ada meja yang besar. Okey, bahagian kertas ini mengandungi 3 bahagian, nanti ada 4 bahagian dan juga ada lebih kurang 6 ke 7 halaman bercetak minggu depan lah. Okey. Dan bahagian markahnya A, B, C, D ya. Minggu depan A, B, C, D. A 30 markah, bahagian B 30, C 20, D 20 markah. Okey, mari kita bincang jawapan. Muka surat 111. Okey, dengar ni Ustaz bagi arahan. Nyatakan semua hukum tajwid tahap 1 bagi kalimah atau ayat ini. Baik puan-puan, biasanya kalau ada simbol wakaf, biasanya kalimah itu diwakafkan. Contoh nombor 1 ikut. Walam takul lahu sahibah. Nampak tak kita baca Quran kanan ke kiri? Kanan ke kiri. Jadi jawapan kita yang pertama kan sebelah kanan tu apa dulu? Izhar syafawi. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ta. Pandai. Nombor 2 tengah-tengah. Idgham bila ghunna. Sebab nun mati jumpa dengan lam. Tapi kena ingat, untuk bahagian A ni puan-puan tak perlu sebut apa jumpa apa. Puan-puan sebut nama hukum sahaja. Boleh? Puan-puan senang sebut nama hukum. Yang pertama tadi izhar syafawi. Yang kedua idgham bila guna. Yang ketiga, sahibah. Dulu ada pelajar jawab. Sahibah. Haji nak jawab je? Ada jawapan? Belakang ada jawapan? Dulu ada pelajar jawab, qalqalah sugra. Betul ke salah? Ni kisah dulu. Berapa pelajar dulu menjawab soalan ni? Jawapannya salah. Mana ada qalqalah? Jadi sahibah tak ada hukum apa-apa. Jadi kesimpulannya tak perlu jawab. Ke ada yang jawab qalqalah sugra? Ke ada perempuan? Ada yang jawab ke? Kalau ada salah ya perempuan ni tolong cancel. Saya nak 2 jawapan tadi saja, izhar syafawi dengan idgham bila ghunah saja. Maka berapa jawapan kita? Ustaz, kalau saya tulis terbalik boleh tak? Saya jumpa idgham bila ghunah dulu. Lepas tu baru saya jumpa izhar syafawi. Ginilah. Itu sebab saya tanya pada perempuan, kita ni baca Quran kanan ke kiri ke kanan? Maka pastikan jawapan kita izhar syafawi dulu. Barulah idgham bila ghunah. Tapi kalau gitulah berlaku pada tuan-tuan perempuan, perempuan terbalik buat jawapan kan? Tak apalah, saya sebagai guru tuan-tuan perempuan saya kira halal lah, tak apa. Tapi kalau boleh, jangan terbaliklah jawapan kita. Saya dulu perempuan, ada guru saya straight perempuan. Memang dia betul-betul jaga dia punya pemarkahan. Saya tulis terbalik macam tadi, tahu tak ditolak markahnya? Patutnya saya dapat 100, saya dapat 99. Tolak 1 markah. Saya tak ada salah jawab soalan. Dia kata apa? Siapa suruh kamu tak baca arahan? Kamu baca Quran kanan ke kiri ke kanan? Saya jawab kanan ke kiri, Ustaz. Habis tu yang kamu jawab kiri ke kanan tu kenapa? Maaf semua dia soalnya. Dan apa saya pernah dapat Ustaz yang straight begitu. Dan saya pernah satu ketika, saya periksa saya terlebih jawab. Konon-kononnya terlebih pandai. Dia tu perempuan. Terlebih jawab. Soalannya dia suruh jawab daripada 4 jawab 3. Saya jawab 4, semua saya jawab belaka. Betul belaka jawapan. Tapi dia tolak markah. Sebab apa? Tidak ikut arahan. Jadi puan-puan, untuk tuan-tuan puan-puan saya tak gamak lah buat begitu. Tapi kalau boleh, biarlah jawapan kita tadi mula-mula apa? Izhar syafawi. Second apa? Idgham bila ghunah. Kalau boleh gitu dah jawapannya. Okey, soalan nombor 2. Subhanahu. Agaknya apa jawapan kita? Qalqalah sugra. Eja sugra macam mana? SUGRA pun boleh ataupun SUGHRA pun boleh. Tapi jangan SUBRA. Kalau SUBRA apa puan?
Subra. Subra tu nama orang India tuan. Allahu Akbar. Kenapa nama orang India ada kat situ pula? Qala sugra sebut. Ada ke pelajar jawab qala subra? Ada. Ada dulu pelajar jawab. Dia salah eja. Allahu Akbar. Okey, soalan ketiga. Maknanya berapa jawapan tadi? 1. Maka 1 tu je lah jawapan. Jangan jawab lain. Nombor 3. Syuraka al-jinnah. Sebut. Okey, agak-agaknya berapa hukum? Saya nampak 2 hukum yang dah kita belajar. Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang kedua, wajibul ghunnah. Muktamad. Itu saja jawapannya. Sekali lagi diulang. Yang pertama, alif lam qamariyah. Kat mana alif lam qamariyah? Al-Ji. Al-Ji itu alif lam qamariyah. Manakala jinnah itu wajibul ghunnah. Tahniah. Seterusnya, soalan yang keempat. Wa banatin bi ghairi. Ingat, soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4, kalimah itu diwasalkan. Sebab di hujung ayat tu tak ada tanda wakaf. Sekali lagi ulang. Wa banatin bi ghairi. Agaknya berapa jawapan? 1 aja. Apa dia jawapannya? Iklab. Okey, boleh. Terima. Silakan. Mana pun tahu iklab. Oh, ada mim kecil. Ya, tak ya juga. Ustaz ngajar tuan-tuan puan. Kalau jumpa mim kecil menegak, maka tak akan lain hukumnya melainkan iklab. Tapi kalau mim kecil berbaring, itu bukan iklab. Ada tak dalam Quran mim kecil tu berbaring? Ada. Itu wakaf je. Yang mana kita belum belajar lagi ya. Jadi pastikan mim kecil menegak. Hukumnya iklab. Okey, seterusnya nombor 5. Ikut. Syai'in alim. Saya nampak tanwin tu jumpa dengan ain. Maka jawapan kita izhar halqi. Pandai. Kalau saya jawab izhar syafawi, salah. Oi, pandai. Layak jadi panel hakim. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Ya, mana tahu anak cucu kata izhar syafawi. Tak betul. Salah tu. Ini adalah izhar halqi. Okey, seterusnya. Wa man jaa. Sebut. Nun mati jumpa dengan jim. Jawapan kita ikhfa hakiki. Pandai. Soalan nombor 9. Min nabai Musa. I tu panjang pendek. I tu panjang pendek. Pendek. Sebab apa? Hamzah tu bertenggek di bawah alif. Bila bertenggek di bawah alif, maka tidak ada bacaan mat di situ. Dia pendek aja ji. Tengok ya. Min nabai Musa. Sebut. Agaknya berapa hukum? 1. Okey, kalau 1 tu apa? Idgham ma'al-ghunnah ke wajibul ghunnah? Tetapkan iman. Jawapannya memang idgham ma'al-ghunnah aja. Ustaz, saya tak puas hati. Saya nak jawab wajibul ghunnah juga. Jawablah, tapi tak ada markah. Jawab. Kalau bapa nak jawab wajibul ghunnah, tak ada markah. Sebab saya hanya terima jawapan tadi idgham ma'al ghunnah saja. Wajibul ghunnah tidak ada dalam bacaan tadi. Ya? Okey. Ada hukum lain ke? Tak ada. Okey, next. Nombor 8. Ada wakaf kan di hujung kan? Ada tanda wakaf, maka kalimah ni kena baca begini. Bisaqa. Sebut. One more. Bisaqa. Apa jawapan kita? Qala kubra. Kenapa tak jawab alif lam dulu? Perempuan baca Quran kanan ke kiri. Ke kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri bermakna alif lam syamsiah dulu yang kita jumpa. Betul? Tulis sekali lagi. Alif lam syamsiah. Tulis nombor 1 alif lam syamsiah. Nombor 2. Barulah qalqalah kubra. Nampak tak? Belum periksa lagi perempuan dah salah jawab tadi dah. Okey, berhati-hati. Maknanya kalimah pendek macam tu ada berapa jawapan? Ada 2 jawapan. Jangan sangka 1, ada 2. Yang pertama alif lam
Syamsiah. Yang kedua, qalqalah kubra. Ustaz, kalau saya jawab qalqalah aja okey ke? Okey, tapi Ustaz bagi setengah markah je, Ji. Haji jawab qalqalah saja kan? Ustaz bagi setengah markah sebab tak lengkap. Dia kena sebut qalqalah kubra. Baru lengkap jawapan. Okey, next. 9. Idzal la khasirun. Ada berapa jawapan? Saya nampak satu aja. Silakan. Idgham bila guna. Apa buktinya? Tanwin jumpa dengan lam. Tanwin jumpa lam adalah idgham bila guna. Selesai. Ustaz, ayatnya panjang sikit. Kenapa hukumnya satu je? Nak buat macam mana? Dah itulah ayatnya perempuan. Jangan persoalkan perempuannya. Panjang pendek itu hanya Allah sahaja yang boleh menentukan. Jadi kita ni kena tahu hukum segala hukum tajuk dalamnya. Ya. Okay, next. 10. Inna rabbaka. Jawapannya satu ke dua? Satu aja, silakan. Wajibul ghanang. Dekat inna tu kan, wajibul ghanang. Tapi kan, dulu ada juga pelajar confuse. Dia tulis apa tahu? Idgham bila guna. Sebab dia nampak nun jumpa ra. Mana boleh nun jumpa ra kat situ? Nun tu bukan nun mati. Jadi tak layak berjumpa dengan huruf ra. Nun tu nun sabdu, maka sekadar hukum wajibul ghanah sahaja. Next. 11. Bunyanahum mina. Berapa jawapan kita? Satu ke dua, Ji? Dua? Okey, yang pertama apa, Ji? Idgham. No, yang pertama apa? Idgham ma'runa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak betul. Bila Ustaz kata inna lillah, tersalah lah jawapannya. Siapa nak jawab lagi? Bunya. Iza mutlak. Tapi, Ji, hukum tu tak perlu jawab. Sebab tu hukum tajuk tahap 2. Hukum tajuk tahap 1 Ustaz tak ajar izah mutlak atau perempuan. Ustaz hanya sebut aja dalam kelas tapi tak ada dalam buku. Dalam kitab kita, dalam silibus tak ada izah mutlak. Maka nak jawab ke tak payah jawab? Tak payah jawab je ya. Jadi izah mutlak mula-mula tu memang betul izah mutlak. Nun mati jumpa ya tapi tak perlu jawab. Yang kita jawab ini saja. Perkataan nahum mina. Itu saja. Mim mati jumpa mim sabdu. Silakan. Idgham syafawi. Ataupun nama lain. Idgham mislain, sogir pun boleh dan sebagainya ya. Ya saya. Sebab puan tengok di situ nun mati dengan ya tu berpisah. Kalau nak jadi idgham ma'al ghunnah puan ya, dia kena tulis begini. Dia kena berpisah tulisannya. Ni. Yang ni baru jadi idgham ma'al ghunnah sebab dia berpisah. Yang kita nampak tadi bercantum. Gitu. Nampak? Yes, bercantum dengan berpisah. Ya. Lagi satu puan, kenapa bunya tadi bukan idgham ma'runah? Nunnya nampak mati. Nampak tak nun tu nampak mati? Sedangkan idgham ma'runah gini ni, nunnya tak nampak mati. Nampak tak? Nun tu kosong. Gitu. Jadi marilah sama-sama kita fahamkan hukum ini. Ini hukum yang pertama sekali saya ajar dulu kan? Masa tajuk tahap 1 ataupun mula-mula semesta awal ya. Okey, jadi tuan-tuan, jadi bunya ni bukan idgham ma'runah tetapi lebih kepada izah mutlak yang kita akan belajar nanti sepenuhnya dalam tajuk tahap yang kedua, semesta depan. Okey, settle. Yang ke-12, ikut. Yudillunahu bighairi. Sebut. Bukankah mim mati jumpa ba? Maka jawapan kita ikhfa syafawi. Okey, tuan-puan cuba kira berapa jawapan untuk 12 soalan tadi. Berapa jumlah jawapan? Ada tak 15? Ada tak 15 jawapan? Kalau ada, kalikan dengan 2 markah. Kalikan 2 markah, satu jawapan tu 2 markah. Maka totalnya 30 markah. Kalau ada lah. Ustaz minta maaf lah, Ustaz tak cukup. 15, saya jumpa 12 saja, saya jumpa 13. Maka tak cukuplah markahnya. Dan tak ada harapan lah nak dapat 100 tuan-tuan. Siapa nak dapat 100, dia kena markahnya penuh. Baru dapat 100. Lagi soalan, ada soalan nak tanya bahagian A tadi? Tak ada ya? Jadi nanti gini perempuan ya.
Perempuan jangan risau, jangan pula sampai tak lalu makan, tak lalu mandi dan sebagainya. Perempuan, balik rumah nanti perempuan buatlah sembahyang hajat, buat sembahyang hajat. Ya Allah, tenangkan hatiku ya Allah, supaya nampak hukum tajwid yang aku sedang belajar pada waktu ini ya Allah. Dan sekiranya tak nampak juga, nanti perempuan boleh usik-usik kawan sebelah, usik-usik kuik-kuik kawan sebelah. Awak kongsilah jawapan dengan saya sikit. Tapi sikit-sikit tu boleh lah tuan-tuan. Kalau banyak-banyak Ustaz tak benarkan. Sebab apa? Dulu ada pelajar berbalah, bergaduh. Sebab apa? Dia tuduh-menuduh. Dia kata, itulah awak bagi salah kat saya. Itu. Kenapa suruh? Dah tahu salah, kenapa bagi jawapan pada dia? Jadi tuan-tuan berbalah. Ni kisah benar ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Perempuan tahu tak? Pengalaman saya mengajar lebih 30 tahun ni macam-macam anak murid saya ragamnya. Ada yang meniru lepas tu berbalah pula. Siapa suruh meniru? Kalau berbalah tak payah meniru tuan-tuan. Kita buat jawapan kita sendiri ya. Okey, seterusnya bahagian B. Bahagian B. Jawab semua soalan berrekod dengan tepat. Okey, bahagian B ni soalan subjektif. Seperti mana contoh riwayat buat tadi. Contohnya yang pertama, nyatakan maksud izhar. Nyata, terang, jelas. Good. Nyata, terang, jelas, cukup. B. Apa makna ghannah? Dengung. Bagus. Ataupun sengau pun boleh juga. Soalan nombor 2. Nyatakan maksud iklab. Menukarkan. Bagus. Apakah makna qalqalah? Melantun. Bagus. Melantun atau mendetak ya, ataupun gegaran kuat. Tapi dulu ada pelajar jawab apa tahu? Meloncat. Apa-apa senyum, apa-apa gelak kan. Itulah jawapan para pelajar. Meloncat. Mujur Ustaz tak meloncat masa tu. Tengah-tengah malam Ustaz tanya paper. Kenapa pula meloncat pula? Allahu Akbar. Perempuan itulah kadang-kadang kelakar juga ke anak-anak murid saya ni. Senyum saya seseorang. Saya tunjuk kat rumah saya kan. Rumah saya pun senyum. Kenapa jadi meloncat kat situ? Tak tahulah. Pelajar ni tak dapat idea agaknya jawab apa. Sepatutnya melantun atau gegaran kuat atau mendetak pun boleh ya. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan maksud ikhfa. Tersembunyi atau samar-samar. Dan Ustaz kalau boleh tak nak dengar lah perkataan menyorok lagi kat situ. Apa yang menyoroknya kat situ ya. Bapak jawab tersembunyi atau samar-samar saja. Okey, B. Apa makna idgham? Masuk. Pandai. Okey, soalan yang keempat, lebih kepada huruf. Nyatakan huruf qalqalah. Sebut. Iya, pandai. Nombor 5, nyatakan huruf ikhfa hakiki. Sebut. Ra pun sebut sekali. Iya, dah bertabur dah. Lagi? Allahu Akbar. Puan, cuba ikut Ustaz. Sebenarnya jawapannya ada dalam buku kan? Ataupun ada dalam nota ringkas Ustaz tu. Yang 2 keping. Maka puan-puan pi kopi aja. Ikut Ustaz. Tasajim. Dal zal zai. Sin shin sada. Bad ta dha. Fa qaf kaf. Jangan sebut huruf lain selain pada 15 huruf tadi. Siapa punya hukum? Ikhfa hakiki. Tadi Ustaz dengar ra pun ada tadi. Mana ra bukan huruf ikhfa hakiki pun ya. Okey, seterusnya nyatakan huruf alif lam syamsiah. Ya. Betul? Ya. Betul? Masya Allah. Ada harapan dulu dapat isi Ustaz nanti insya-Allah ya. Tapi pastikan huruf tu betul ya, bentuknya betul ya. Contohnya ta sa dal zal ra zai. Zal tu bentuknya ada titik satu. Ra tak ada titik, zai ada satu titik. Tapi beza antara zal dengan zai, kalau zal tu gemuk sikit bentuknya, kalau zai ke bawah sikit bentuknya. Jadi puan-puan tengok betul-betul ya. Okey, seterusnya nyatakan huruf wajib al-ghannah. Mim nun. Kalau Ustaz tulis nun mim, boleh belaka. Ustaz pimai tantu juga Ustaz hurufnya sama. Mim nun mim sama lah tu. Okey, nyatakan huruf izhar halqi. Alif ha kha ain ghin ha. Ustaz, saya tak nak tulis alif, saya nak tulis hamzah. Boleh, tak ada masalah. Jangan berbalau, jangan bergaduh. Yang penting hurufnya alif atau hamzah. Itu sebab untuk izhar halqi ni, saya suggestkan perempuan buat begini. Hurufnya begini. Alif, tengok macam ni. Gabungkan dengan hamzah. Habis cerita. Alif tu gabung dengan hamzah. Jadi hamzah pun ada, alif pun ada kat situ. Alif, ha, kha,
Ain, rin, ha. Nampak? Alif, ha. Kha sebut? Ain, rin, ha. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan keluar soalan ini minggu depan. Ya. Okey, seterusnya. Nyatakan huruf idgham ma'al ghunnah. Ustaz, yang ni tutup mata pun saya boleh jawab, tak ada masalah. Mana senanglah tu jawapannya. Ya wa mim nun. Harap-harap minggu depan jawablah begitu. Tapi kalau puan-puan jawab mim nun ya waw, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh mim nun alif ba. Contohnya, yang tu tak boleh lah perempuan ya. Huruf lain pula masuk dalam tu tak boleh. Okey, last sekali. Nyatakan huruf izhar syafawi. Ha? Mim? Huruf izhar syafawi ada berapa? 27 huruf, banyak. Jadi nak tulis 27, nak tulis nombor 27 ke nak tulis hurufnya? Silakan, 1, 2 mula. Ya. Bagus. Ya. Betul. Ya. Ya. Lam, nun, waw, ha, hamzah, ya. Kalau tuan-tuan sebut hamzah kat situ Ji, bermakna huruf tu 27. Ha, ya. Tapi kalau hamzah tak disebut, maka hurufnya 26. Tak kisah 26, 27. Janji, dua huruf ni jangan sebut. Huruf apa? Ba dengan mim. Ba dengan mim jangan sebut. Sebab ba sudah jadi kepunyaan ikhfa syafawi, mim sudah jadi kepunyaan idgham syafawi. Jadi dua huruf ni jangan disebut. Ginilah tuan-tuan, saya ajar jawapan, cara jawab dengan senang. Begini, puan-puan tulislah huruf alif bata sampai ya. Tulis alif bata sampai ya, takkan tak hafal tuan-tuan. Tulis, lepas tu nanti last kali ambil pemadam. Padam ba dengan mim. Maka bakinya huruf apa Ji? Bakinya huruf apa? Huruf izhar syafawi. Sekali lagi saya ulang ya, dengar molek-molek. Kadang-kadang pelajar, ya Allah. Bila dengar je 27 huruf, 27 huruf, dah hilang. Lus, habis dah, tak ingat apa-apa dah perempuan. Begini caranya. Kalau puan-puan nak tahu huruf izhar syafawi, senang aja. Tulis huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim sampai huruf ya. Lepas tu last kali ambil pemadam, padam ba dengan mim. Jangan lupa padam ba dengan mim. Kalau tak padam dengan ba dengan mim, maka kena tolak markah lah sebab salah huruf. Jadi tuan-tuan puan, inilah huruf yang paling banyak kan? Huruf izhar syafawi ya, tapi yang lain-lain tu tak banyak hurufnya. Okey, setakat bahagian B okey ke? Okey, bahagian C. Bahagian C sebelah. Untuk bahagian C ni kita kena tulis, kena baca dulu ya, kena baca surah Al-Alaq. Lepas tu sebelah kiri baru kita tulis dia punya jawapan. Okey, sekali lagi Ustaz nak padam ni, puan-puan boleh ambil gambar dulu, ambil gambar melalui handphone. Saya nak padam sebab saya nak tunjuk cara nak menulis jawapan untuk bahagian C. Okey, mari kita baca surah Al-Alaq sekejap. Muka surat 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه
استغنى إن إلى ربك الرجعى Rabbikar ruj'a. Rabbikar ruj'a, pastikan ra itu ada sabdu. Jangan baca begini. Inna ila rabbika ruj'a. Salah. Dengar ya, yang salah bacanya tadi. Rabbika ruj'a. Salah. Dia kena inna ila rabbika ruj'a. Ikut. ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Baik, tuan-tuan puan, nampak tak ayat terakhir tadi ada kubah ya? Ini merujuk kepada kita semua disunatkan buat sujud tilawah atau sajadah. Sunat aja hukumnya ya. Dan puan-puan kalau mampu buat, nanti dalam tajuk tahap 3 usah ajar ya macam mana bacaan, cara nak membuat, nak melakukan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Dan hukum membuatnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat digalakkan ya. Kalau tak mampu sujud, kata ulama kita boleh ganti dengan tasbih. Subhanallah, cuba ikut. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Boleh ganti dengan tasbih, tak ada masalah. Tapi kalau di rumah, bapa boleh buat sujud tilawah atau sajadah ya. Okey, mari kita cari jawapan untuk muka surat sebelah tadi itu, muka surat 113. Soalan yang pertama, Ustaz minta apa? Alif Lam Syamsiah. Jumpa tak Alif Lam Syamsiah dalam surah Al-Alaqah? Jumpa ya. Okey, saya tulis, saya padam ini boleh tak? Ambil gambar dulu. Silakan. Ambil gambar dulu, saya padam sebab nak saya tulis kat whiteboard macam mana, apa jawapannya dan apa jumpa apa ataupun apakah huruf bagi hukum tajwid tersebut. Okey, baik. Saya padam yang ni ya. Baik, tuan-tuan puan, senang aja cara menjawabnya. Sebab apa, jawapannya semua ada pada surah Al-Alaq dan tidak dibenarkan merujuk kepada surah lain. Siapa yang rujuk surah lain, maka jawapannya salah. Saya nak dalam surah Al-Alaq saja. Okey, soalan nombor 1, Alif Lam Syamsiah kan? Okey, jawapannya kat mana? Nak ambil mana? Ayat pertama. Allazi. Okey, puan-puan salin macam ni. Tapi dah cukup belum jawapannya? Belum. Puan-puan kena sebut apa huruf Syamsiah pada dia. Untuk Allazi huruf Syamsiahnya apa? Maka tulis huruf lam. Boleh? Ini jawapannya. Yang puan-puan nak kena tulis nanti dekat
Dekat petak sebelah kiri tu. Ya, soal muka surat sebelah kiri itu, ini jawapan dia. Soalan nombor 2. Izhar halqi. Mana? Min alaqa. Okey, good. Izhar halqi nombor 2. Jawapannya begini. Min. Okey, kalau boleh, puan-puan gariskan dulu. Ni ke sini, ni yang ni. Ni. Dan puan-puan kena sebut nun mati jumpa dengan ain. Macam ni. Kena buat macam ni Ji, baru dapat markah penuh. Ada pelajar yang sini betul, tapi yang sini salah. Ada? Ada pelajar sini salah, yang ni betul. Jadi tuan-tuan di sini menguji kemahiran tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari jawapan dan memahami hukum tersebut. Okey, seterusnya hukum yang ketiga, iqlab. Mana ayat keberapa? Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15. La nasfa'u bi. Sebut. Puan tahu tak baca nombor ayat? Nak baca nombor ayat, tengok ayat dulu ke tengok nombor dulu? Tengok ayat dulu baru nombor je ya. Jadi kita tengok ayat nombor 15. La nasfa kalla la illam yantahi la nasfa'u bin nasiyah. Nak salin semua ayat ke? Tak perlu. Puan-puan hanya salin la nasfa'u bi. Ni macam ni je. La nasfa'u bi. Cukuplah. Tapi kena ingat, apa jumpa apa? Tanwin jumpa ba. Tanwin tu bagi dua di mana? Bagi dua di atas. Betul? Maknanya nanti buat macam ni. Anak panah jumpa dengan ba. Gini. Ni, bagi dua di atas. Kalau bawah, bawah lah letaknya. Kalau depan, di atas juga letaknya. Jadi tuan-tuan puan, berhati-hati, ini cara memberikan jawapan. Siapa yang tak bagi jawapan begini, maka saya anggap tidak memenuhi syarat jawapan, maka markah tidak penuh. Ataupun mungkin tidak sempurna markah yang puan-puan dapat. Ya? Okey, soalan nombor 3. Nombor 4. Nombor 4. Ikhfa' syafawi. Mana? Ikhfa' syafawi kat mana? Alam. Ayat 14. Ayat 14. Alam ya'lau bi anna. Tulislah. Ya'lau bi anna. Ni soalan nombor 4. Ya'lau bi anna. Ni. Mim mati jumpa dengan ba. Kalau boleh puan-puan gariskan kat sini. Dan tulis kat sini mim mati jumpa dengan ba. Nampak? Ini cara jawapan untuk menerangkan apa jumpa apa. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh buat macam ni, bermakna tuan-tuan dan puan-puan betul-betul faham apa yang dikatakan hukum tersebut. Tapi kalau setakat ini aja tak tahu nak tulis apa jumpa apa, nanti tuan-tuan susah untuk jawab persoalan daripada orang di luar sana. Mungkin kadang-kadang anak cucu kita tanya, apa jumpa apa? Maka kita pun tak boleh jawab, maka susah bagi kita nak bagi kepahaman pada dia. Okey, ya. Boleh, tapi memadai tulis sikit macam tu pun dah okey. Sebab masa kita tak banyak. Tapi kalau puan-puan, ustaz saya ada 1 jam lagi ni setengah jam semua dah siap. 1 jam lagi banyak masa. Saya tulislah semua ayat, tak ada masalah. Tapi yang menunjukkan ikhfa' syafawi hanya mim mati jumpa dengan ba. Ya? Okey, seterusnya soalan nombor 5. Ikhfa' hakiki mana? Kenapa jauh berbenar begininya? Puan-puan tengok ayat 3, ayat 2 dah ada. Al-insana. Sebut ayat 2. Nampak tak? Khalaqal insana min 'alaq. Betul? Jadi puan-puan tulis al-insana. Tapi yang contoh lain pun boleh juga. Tapi puan-puan nak cari contoh jauh ke contoh dekat? Dekat lagi senang puan-puan. Tapi masalahnya kami nampak jauh lah Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang kita suka nampak jauh. Bukankah Ustaz kata kalau jauh perjalanan luas pandangan? Ya, tetapi puan-puan, dalam bab ini kalau jauh sangat puan-puan cari, nanti masa kita tak cukup. Jadi tuan-tuan ambil yang dekat aja. Apa jumpa apa ni? Nun mati jumpa dengan huruf sin. Yes, betul. 5, 6. Nanti dulu, soalannya apa? Qalqalah sugra.
Qalqalah segera, dia paling senang jawab. Ayat pertama, betul? Sudah jumpa. Iqra, sebut. Itulah jawapannya. Nombor 6, Iqra. Tapi kena ingat, apakah huruf qalqalah pada dia? Huruf qaf. Maka tulis kat sini je, qaf. Ustaz boleh tak kalau saya tulis alif jumpa qaf? Tak payahlah jumpa-jumpa tuan-tuan. Hukum qalqalah ni tak ada jumpa apa. Dia hanya terus direct kepada hurufnya. Betul? Dia tak sama macam hukum lain ya. Okey, jadi hurufnya qaf. Habis cerita. Dan soalan yang ke-6, 7, idgham bila gunnah. Sebut. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat yang ke-7. Ayat ke-7 sebut ar-ra'a. Sudah jadi idgham bila gunnah. Soalan nombor 7, ar-ra'a. Ar-ra'a. Nun mati jumpa dengan ra. Nun mati jumpa dengan ra. Ni. Buat macam ni aja. Ar-ra'a, nun mati jumpa dengan ra. Okey, seterusnya yang ke-8. Izhar syafawi. Ayat 5 mana? Okey. Lam ya'lam. Sebut. Okey, saya padam yang ni ya. Yang ni saya pas padam. Oh, ya'lam saja tak betul. Dia kena lam ya'lam. Lam ya'lam. Nak tunjukkan mim mati jumpa apa tu? Mim mati jumpa ya. Okey, sekejap ya. Saya tulis kat sini. Nombor 8 ya. Jawapannya lam ya'lam. Ni. Mim mati gariskan kat sini tau. Dan tulis sini mim mati jumpa dengan ya. Ni. Cara nak tulis jawapan, harap-harap minggu depan macam ni lah jawapan tuan-tuan. Tapi ingat, minggu depan bukan surah ini. Minggu depan surah lain. Tuan-tuan, kalau surah ni senang lah. Macam tu semua dapat 100 tuan-tuan ya. Ini contoh aja ya. Dan minggu depan ada surah lain yang Ustaz akan bagi dalam kata soalan kita ya, insya-Allah. Okey, seterusnya nombor 9, wajibul gunnah. Mana ayat berapa? Ayat yang ke-8. Oh, dah jumpa dah ayat 8. Okey, bagus. Nombor 9, wajibul gunnah, ambil inna saja ya. Dan hurufnya apa? Hurufnya nun. Cukup. Okey, last sekali. 10. Alif lam qamariyah mana? Alif lam qamariyah mana? Al-insana, boleh? Ustaz, bukankah tadi kita dah guna al-insana? Ya, tadi kita guna untuk hukum ikhfa hakiki. Soalan nombor 5. Kali ini soalan nombor 10. Apa dia hukumnya ni? Alif lam qamariyah. Maka boleh guna tak kalimah yang sama? Boleh. Ni, soalannya tuan-puan, cuba ikut. Al-insana, sebut. Apakah huruf alif lam qamariyahnya? Lam? Hamzah? Lam? Kejap lam, kejap hamzah. Mana satu yang betul sama pening? Saya pula yang pening menjawab tu ini. Jawapannya hamzah kotak. Macam mana rupanya? Ni, alif, hamzah. Habis cerita. Jadi kita tak payah berbalah. Seorang kata hamzah, seorang kata alif, seorang kata lam pula. Jadi jawapannya hamzah kotak. Apa dia hamzah kotak? Hamzah kotak tu apa? Gabungan alif dan hamzah. Sama ada hamzah tu di atas atau di bawah macam ni lah. Dan kebetulannya hamzahnya di bawah kan? Maka namanya hamzah kotak. Puan-puan tahu ke sebut-sebut hamzah kotak tu apa? Cuba sebut hamzah kotak. Betul lah sebutan tu. Tak ada hamzah katak, tak ada hamzah kotak. Alhamdulillah. Tapi kan kotak tu apa? Kotak apa makna? Kotak tu terputus ataupun terpisah. Jadi hamzah ini namanya hamzah terputus atau terpisah. Sebab huruf hamzah dengan alif ni kadang-kadang dia bergabung, kadang-kadang dia berpisah.
Jadi itu sebab dinamakan hamzah qata. Ya. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, setakat ini boleh faham ke tidak cara menjawab soalan ustaz ni? Dan puan-puan tahu tak berapa markah? Tak hanya ustaz pun berapa markah. Puan-puan tahu tak ni? Setiap satu jawapan ni contohnya alladhi, betul, ustaz bagi 1 markah. Kemudian hurufnya lam, betul, 1 markah. Bermakna satu soalan 2 markah. Tapi dengan syarat menyatakan apakah huruf dan juga apa jumpa apa. Mana? Tak boleh. Untuk alif lam syamsiah dengan qamariyah, ustaz tak ajar apa jumpa apa. Sebab memang tak diajar begitu. Mana-mana ustaz mengajar, ustaz tengok lebih kepada apakah hurufnya. Tapi kalau hajah, kalau puan nak tulis begini, ustaz kira halal juga boleh. Contohnya ni jumpa lam. Boleh? Boleh kalau buat macam ni. Boleh juga. Tapi takut ambil masa dan takut salah. Lebih baik puan-puan terus nyatakan apakah huruf syamsiah pada dia, huruf lam. Lagi senang. Ya. Tapi kena ingat, hukum lain, contohnya izhar ki, dia ada apa jumpa apa kan? Iqlab ada jumpa apa jumpa apa. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Kebanyakannya ada apa jumpa apa. Kecuali qalqalah dan juga alif lam dan juga wajibul ghunnah saja yang tak ada apa jumpa apa. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Baik, saya rasa cukuplah setakat tu hari ni perjumpaan kita. Dan puan-puan nanti dulu, tolong tandakan ya Quran kita ni. Sebab nanti semester depan kita masih guna baca Quran jilid 1 tau. Sebab Quran ni belum habis lagi kan. Dan puan-puan tolong tandakan dekat surah mana kita habis hari tu. Saya rasa surah Al-Baqarah tak habis lagi kan. Puan-puan tanda elok-elok bubuh tarikh tau. Sebab takut nanti lepas raya lambat lagi ni. Takut puan-puan tak tahu, tak ingat mana ayat nak mulakan bacaan. Jadi saya harap puan-puan tanda elok-elok, letak tarikh dekat situ. Bila last yang kita baca, insya-Allah nanti semester depan kita jumpa balik ya. Apapun sebagai mengakhiri kuliah kita pada hari ini sebelum kita periksa minggu depan, ustaz doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan ni semuanya diberikan hidayah, semuanya diberikan kekuatan, kesabaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi perjuangan kita ujian minggu depan, ujian dia. Dan puan-puan mintalah doa daripada suami, minta doa pada isteri, minta doa pada anak cucu, bagi tahu, ni kamu, mak minggu depan nak periksa, opah nak periksa minggu depan, maka doakanlah berjaya minggu depan ya. Dan puan-puan teruskan usaha kita berdoa, buat sembahyang hajat, baca Yasin, puan-puan minta pada Allah kejayaan pada minggu hadapan ya. Dan sebelum kita bersurai, sesiapa yang belum lagi melunaskan yuran ujian sebanyak RM10, tolong bayar di belakang sebab ustaz nak photostat kertas soalan ya. Dan mudah-mudahan dapat dibawa pada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak. Setakat ini sajalah yang mampu ustaz tunjuk ajar. Tetapi apapun doa saya pada tuan-tuan puan adalah mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mahir, yang mengenal, yang cinta kepada Quran. Dan akhirnya Quran nanti akan dapat menjadi teman kepada hidup kita di alam barzah dan juga di hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Baik, sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesiapa bawa baju pakaian ke? Kalau ada tunggu sekejap ya.